Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa sidiqin wa ila syairil malaikati muqarrabin wal ghaib, ibu bapa kita, isteri, anak-anak kita, abang-abang, kakak-kakak, saudara mara kita, semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, seluruh pemimpin-pemimpin Islam kita, semua manusia sekian alam yang hidup maupun telah pergi, dan semua yang Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu diberikan kepada kita ni hidayatullah dari sisi Allah, diberikan iman Islam, dikurniakan kepada kita ihsan dan ma'rifatullah, hingga kita yakin hakul yakin, dan kita ini tidak memiliki apa-apa pun, fuqarah. Lalu Allah yang membukakan perkara-perkara yang kita langsung tak tahu, lalu Allah memberikan kita pengetahuan untuk tujuan tidak lain untuk mengesakan Allah, bukan merasa bangga dengan adanya sesuatu ataupun yang kita boleh berbuat, tapi semata-mata kita terus menerus mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling besar, di mana diberikan kepada kita ini pengetahuan di sisi Allah, hingga kan kita tidak lagi merasa ragu-ragu, was-was ataupun syak lagi, bahawa sekalian yang Allah nyatakan adalah kita menampakkan hanyalah keesaan Allah, iaitu wajhullah. Maka tidak boleh disamakan sekalian alam ini yang Allah jadikan di langit dan di bumi seisi-isinya, sejak dulu dan sekarang, bila-bila pun tidak ada sesiapa pun yang sesuatu itu boleh menyamai atau setanding dengan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah boleh berada di mana-mana tempat keadaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi. Makna meliputinya adalah sekalian yang dijadikan itu ia meliputi. Meliputi maknanya dia tunggal, dia satu. Segala yang dinyatakan sekalian alam ini adalah menyatakan dirinya. Jadi tidak lagi kita ragu lagi bahawa setiap segala sesuatu yang kita lihat melainkan Allah lah. Kerana wa huwa bikulli syai'in qadir wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia segala-gala dialah wa huwa meliputi. Kena faham. Kita baca selalu, kita kena faham, kita amaliahkan dalam kehidupan. Setiap segala sesuatu itu meliputi, bukan boleh ditunjuk. Meliputi itu menunjukkan satu keesaan Allah. Semuanya
adalah menyatakan Allah. Maka itu dia katakan meliputi segala sesuatu. Jadi mana pun kita hadapkan, mana pun kita berpergian, mana pun kita angan-angan, mana pun alam kita pergi, mana pun tempat diletakkan, tetap juga wajahullah. Tetap juga meliputi, tak ada tempat yang tak sunyi daripada Allah. Maka Allah berada di mana-mana dan tidak boleh ditempatkan di mana-mana. Ni kata Syekh Siti Jenar. Allah tidak ada di mana-mana dan tidak boleh ditempatkan di mana-mana, tetapi dia ada di mana-mana. Tu. Jadi kalau kita benar-benar faham bahawa inilah hal tujuannya, mana di mana-mana pun. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Mana pun kamu berada, akulah. Mana pun kita pergi, akulah. Maknanya kemana pun kita pergi, semuanya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Bukan kita dengan Allah. Maknanya yang ada hanya Allah subhanahu. Ini yang payah nak ditukar. Tetapi kita kena selalu mengucapkan, dan siapa dapat mengamaliakan, maka dia mendapatkan nikmat yang benar-benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sesungguhnya memang Allah Subhanahu Wa Taala sangat menginginkan dia menjadikan kita untuk ia dikenali. Tujuan bila dah dikenali, Allah mengenalkan diri Allah kepada kita, maka kita ini binasa. Disitulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah dikatakan insan kamil wa mukamil, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada dalam keadaan insan kamil, insan yang maha sempurna kepada yang maha sempurna. Sentiasa apa? Tidak ada merasakan ada keakuan dirinya lagi, melainkan sentiasa 24 jam dia mengesakan Allah. Hidupnya, pendengarannya, penglihatannya, perkataannya, ilmunya, apa saja pun kehendak-kehendaknya, arahkan mengesakan Allah. Tidak ada ruang kosong lagi untuk tidak menyatakan Allah yang ada, melainkan semua padat diisi dengan, iaitu menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggal lagi kita ni buta, dia panggil tadi orang-orang yang maknanya kafir, orang kafir, kufar. Orang kufar, orang kafir itu adalah dia menutupi kekuasaan Allah. Dia tiada daya upaya kekuasaan. Tetapi Allah menyatakan bahawasanya orang-orang kufar, orang-orang yang menutupi, mereka ni menutupi kekuasaan Allah. Hingga engkau Muhammad menyampaikan apa pun kepada mereka, dah kunci, mereka tutup semua rongga-rongganya untuk tidak mempercayai lain, melainkan dia tutup mempercayai yang ada hanya Allah sebenarnya. Tetapi dia berselindung di sebalik kufar. Dia tak mau kita tahu bahawasanya sebenarnya dia tahu bahawa yang ada hanya Allah, tetapi dia menutupi. Maka dialah yang merasa sakit, iaitu dia berpenyakit yang maknanya hati mereka berpenyakit. Dia tutupi kebenaran Allah. Dia tahu dia bergerak tu tadi, Allah yang gerakkan. Dia tahu. Tapi dia kufar. Kufar ni menutupi supaya tidak nampak kekuasaan Allah, dan dia berasa dia dah cukup faham. Jadi inilah maknanya maqam orang-orang yang maknanya berada di dalam hatinya berpenyakit. Disembunyikan kekuasaan Allah dalam diri je. Maka tu Allah kunci supaya kita tak tahu apa sebab dia tak nak ubah. Sebenarnya Allah yang mengunci itu tadi. Jadi dia ni, manusia macam ni, dia berpenyakit. Kenapa? Dia kufar. Dia tutupi. Itu makna kufar. Dalam istilah tadabbur, kufar ni bukan orang tu kafir, tapi dia menutupi. Jangan dalam diri dia, dia tahu ada kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah, tapi dia tutupi. Ni tadi. Ini yang kita nak faham. Kalau kita tak faham ni, kata si Haji ni orang-orang tak betul pun dia kata betul. Kita siapa nak mengukum dia? Kita hanya disuruh oleh Allah menyampaikan. Kalau dia tak mau ikut itu, nanti kalau dia bertindak sesuatu, kalau Allah Ta'ala kata perangi, perangilah. Kalau selagi Allah tak kata perangi, kita tak boleh perangi. Kita tetap juga dia sekadar dia orang-orang kufar, kita kena perlu bagi tahu dengan cara yang
Hikmah macam-macam lah. Ada hikmah yang lembut, ada hikmah yang keras. Ya, jadi tak semestinya hikmah tu lembut. Jadi kita berjumpa dengan mereka, dalam hati kita maknanya kita nak bagi dia sesuatu supaya terbuka kunci itu tadi. Ya, tetapi Allah dah bagi tahu dah. Dia sendiri dah kunci. Kau bagi tahu dia Muhammad macam-macam cara pun tetap juga dia tak nak beriman. Dia orang kufar ni dia begitu. Orang yang dia menutupi. Kufar, kafir samalah dia menutupi. Bila kita cakap gini dia pusing cerita, dia macam tak nak dengar cerita, dia tak berminat. Padahal dia tahu cerita tu dah sentuh hati dia tu. Dia tahu. Tapi dia nak tutup jangan bagi orang tahu, dia tutup, Allah kunci lagi. Allah tutup lagi. Mereka ni lah orang-orang yang maknanya orang yang rugi. Maknanya Allah Ta'ala kata dia sangka dia tutup tu tadi, dia rasa dia benar, orang tak dapat jatuhkan dia orang tak dapat membawa dia ke arah kebenaran kononnya. Sebab dia dah tahu dia punya sifat tu, sifat kufar tu, dia rasa sifat tu sifat yang maknanya bagi dia adalah untuk menjaga akuan diri mereka. Maka tu Allah tutup lagi supaya kita bagi tahu pun kita tahu dia orang kufar. Kita bagi tahu pun dia takkan endahkan juga. Tapi sifat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, sahabat-sahabatnya semua adalah yang bersikap iaitu tegas. Lalu kita sampaikan juga tegas tu bukan bunuh-bunuh. Maknanya tegas tu makna bagi tahu juga, tak jemu-jemu bagi tahu untuk supaya itu urusan Allah nak bukakan pintu hati dia, tapi kita bagi tahu. Ya. Tiba masa dia bertindak, ada yang jenis kufar yang zimmi, dia bersikap bengis. Itu harus kita perangi lah, Allah Ta'ala kata. Kafir harbi bukan zimmi. Zimmi itu kafir yang mana dia boleh lagi nak terbuka tu boleh lagi. Tapi kafir harbi ni tak boleh. Dia menggalakkan untuk membunuh orang Islam, menindas orang Islam. Itu kafir harbi. Harus kita tegas dengan bertindak dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata perang, bunuh, kita bunuh. Bukan kita bunuh, Allah yang suruh bunuh. Jadi inilah kehidupan kita menghadapi manusia-manusia yang kufar, yang maknanya menutupi. Tadi dia bukan tergolong daripada golongan orang yang maknanya, kalau kata dia orang Islam, sekarang ni Islam tu Islam yang jenis macam mana? Islam yang kufar ke? Ada Islam yang kufar, Islam yang engkar. Tapi tak nak solat, buat maksiat, cita-cita agama, cita-cita nasihat-nasihat begini, kenal diri, kenal Allah, apa pun bab-bab tentang nak mendekatkan diri kepada Allah, dia tutup. Ada yang Islam jenis macam tu, dia panggil munafik. Itu lebih bahaya lagi daripada kafir ni tadi. Sebab munafik ni tadi dia lebih pada kuat penipuan tadi. Dia pakai lambang Islam, dia pakai lambang dia tu ulama, dia pakai lambang orang mufti, orang ustaz-ustaz, orang agama, orang yang macam-macam lah dia tunjukkan pada dia banyak tolong orang ni. Padahal dalam diri dia tu munafik. Munafik ni ciri-ciri dia pertama sekali adalah dia di hadapan kita dia tunjukkan, tapi bila bersendirian di rumah dia malas. Bila dia solat dalam keadaan malas, dia sedikit aja ingat Allah. Tu ciri-ciri dia. Kita susah nak kenal. Tapi kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita tahu ciri-ciri orang munafik ni tadi. Dia tergolong dalam golongan orang Islam. Jadi kita menghadapi ini lagi satu. Ini masalah yang berat, yang mana dulu di zaman Nabi boleh bilang 2-3 orang yang munafik. Jadi tak membahayakan sangat. Sekarang ni dah terlalu bahaya kata Nabi. Dia kembali kepada munafik ni lebih banyak, lebih aku takuti. Ulama yang kalau Dajjal ni aku takut. Tapi aku lebih takut lagi ulama yang ni, yang munafik, yang syuk ni, yang buruk perangai. Dia pura-pura. Jadi dia banyak. Penghujung zaman ni banyak. Bukan saya suruh benci, tapi berhati-hatilah. Kerana dia tak bawa kita kepada mengesahkan Allah. Dia hanya bawa kepada ilmu-ilmu, keakuan diri, kebesaran diri. Dia nak angkat diri kita seolah-olah kita ni mengejar dunia aja. Dia bawa ke situ. Padahal dia dengan Allah SWT, dia tidak ada rasa zauq,
Tidak ada rasa kemanisan beribadah dengan Allah. Ini ciri-ciri ini kita perlu telisik, perlu melihat sampai ke dalam, bukan nak mencari aib-aib ulama tadi, tapi kita pada penghujung zaman ni masanya untuk kita benar-benar memilih, memohon kepada Allah SWT supaya kita dapat maknanya orang yang boleh memimpin kita. Kita kena berusaha bermohon pada Allah, tunjukkan ya Allah, cari orang yang boleh bimbing aku dalam kehidupan aku untuk dapat pada Engkau ya Allah. Seperti mana sahabat Nabi dapat Rasulullah, dan tabi'in dapat sahabat-sahabat Nabi, wali-wali Allah dapat mengikut jejak langkah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nak, supaya kita betul-betul faham, kenal Allah. Jangan sampai kita banyak ilmu, banyak beribadah, belajar dengan ulama tu, ulama ni, mufti ni, ustaz ni, bagus, tapi dalam soal kita bila ditanyakan berkenaan dengan Allah, kita gagal untuk memahami. Bila disebutkan tadi Allah, hati kita tidak bergetar. Bila disebut selain Allah, boleh bergetar. Jadi itu menunjukkan kita belum sampai lagi. Awaludin, awal-awal tu mengenal Allah, kita dah melangkahi terlalu jauh sangat. Kita mengambil sekarang ni ilmu-ilmu tu terlalu jauh, beramal terlalu banyak. Bukan saya cakap tak boleh, tapi dah terlalu banyak sampai kita tu tak tahu kita ni siapa yang beri kita ilmu ni tadi. Kita tak kenal siapa bagi kita ilmu. Menyebabkan kita bangga dengan ilmu kita yang banyak, seperti iblis. Kita rasa kita lebih banyak ilmu, iblis lagi banyak ilmu. Setiap daripada zaman Nabi Adam sampai Rasulullah turun wahyu, hadis Nabi ucapkan dengan sahabat macam mana pun, semuanya iblis tahu. Asbabul nuzul, asbabul nurut, semua dia tahu. Sampai ke kita ni banyak ilmu, kita tak kenal Allah, samalah tim kita dengan iblis tu tadi. Malah iblis lagi hebat lagi. Berbuat maksiat dia tanpa berzikir pada Allah. Tapi kita berbuat maksiat sambil kita berzikir kepada Allah. Minta maaf saya cakap, bukan saya tak bagi zikir. Kita zikir dalam keadaan kita sombong dengan Allah. Kita rasa kita yang berzikir kepada Allah. Kita rasa kita yang beringat kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan kita ingat kepada dia. Di situlah keasyikan yang kita nak duduk. Itu nama tauhid, mengesakan Allah. Dia mengesakan diri sendiri. Bukan kita rasa kita mengesakan dia. Kalau kita rasa kita mengesakan dia, mana betul tak betul? Kita ni siapa? Dia yang bagi kita hidup. Dia bagi kita kekuatan, kudrat. Dia bagi kita nafas hidup. Jadi hidup kita adalah cerita dia. Jadi bila kita sebut, bukan kita lah, dia lah. Habis kita macam mana? Jangan tanyalah kita, memang kita tak ada lah. Tu la ilaha illallah. Beriman kepada Allah. Tak ada. Kenapa kau nak cari kau ada lagi? Janganlah sampai jadi biol. Maknanya, dah kita hala tuju kita, Allah Ta'ala kata pakaian kita 2 kalimah syahadat. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Menyaksikan, mengakui, mengimani. Tak ada aku, tak ada semua. Ni ada semua. Menyatakan Allah. Betul. Tapi kita tak mengamaliahkan. Kita tak mengimani. Maka itulah yang saya bagi tahu ni. Betul kalau ayat tu. Betul. Kalau lepas tu beramal lah. Beranyak mana pun. Itulah kemanisan. Sebab kita dah tak menyangka lagi dah kita yang beramal. Kita melakukan tu atas kudrat dan kehendak iradat Allah. La haula wala quwata illa billah. Barulah seronok hidup kita. Selalu rasakan Allah kita tak ada. Nak diseksa ke kita? Kalau dah macam tu nak diseksa ke? Mana ada Allah zalim? Allah suruh kita menghilangkan akuan diri lah. Maka beradalah engkau di dalam hizni, iaitu bentengku. Dah Allah dudukkan dalam benteng, maknanya Allah leburkan kita. Tak ada kita, di situlah dinamakan aman. Nak ke masuk dalam kubur kena azab lagi kalau macam tu? Takkan Allah nak zalim? Allah tak pernah zalim pun. Bila kau boleh buat macam tu, itu Allah Ta'ala hendak. Itu Allah cinta. Allah nak kita selamat. Itulah Allah bagi tahu kalimat sakti ni tadi. Kita tak faham, kita baca je. Amalia akan jumpa orang yang boleh mengupas, berdasiasat, tadaburkan la ilaha illallah. Adakah kita dah jumpa orangnya? Siapa yang iktirafkan kita?
Baru kita dapat hakul yakin. Bukan sekadar kita dapat ilmu yakin sebut. Tak cukup. Mesti nak sampai kurang-kurang pun hakul yakin. Hakul yakin ni mana kita tak boleh tergugat lagi. Sentiasa 24 jam, kita sentiasa jiwa kita tenang, merasakan yang ada wujud hanya Allah. Kita 24 jam mengesahkan Allah. Ada akuan diri kita menangis, kita risau. Tadi hari ni berapa detik tadi aku teringat ada aku lagi. Di situ nama tadi peperangan hawa nafsu. Lawan sebab kita tahu waktu tu kita dah ada rasa keakuan diri. Itu nak diperangi. Maka itu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk memerangi manusia supaya menyebut dengan kalimah la ilah. Dia nampak memerangi tapi gunakan kalimah la ilaha illallah. Tapi sahabat-sahabat semua Nabi dah jelaskan la ilaha illallah tu makna hilangkan dirimu, hilangkan semua yang ada hanya Allah. Jadi inilah pedang dia. Kita tidak gunakan pedang, kita hanya sebut, maka kita ada keakuan diri. Macam mana kita nak ajak orang untuk dapat perlindungan? Jadi perlindungan untuk menjemput pertolongan Allah dengan menafikan keakuan diri kita, dan semua ini bahawa akan datang, maknanya mengundang pertolongan Allah. Dia panggil kalau Nabi mukjizat, kalau para wali iaitu dia panggil karamah, dimuliakan oleh Allah. Siapa yang benar-benar mau buangkan keakuan diri, maka bersungguh-sungguh, maka Allah lah yang penghabisannya yang akan membuangkan keakuan diri kita. Jadi kita bersungguh-sungguh, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka pasti dalam kita bersungguh-sungguh susah nakkan Allah, pasti Allah akan bagi kesenangan, kemudahan kepada kita. Itu janji Allah. Jadi kita tak boleh duduk diam diri. Allah bagi kita kudrat dan iradat untuk kita gunakan ke arah untuk bersungguh-sungguh mengesahkan Allah, dan Allah lah, diri Allah sendirilah yang Allah sendiri yang akan meleburkan. Bila Allah sendiri dah leburkan kita, maka di situlah kita akan dihidupkan balik oleh Allah. Maka barulah kita merasa kita tak pernah hidup, dan yang hidup sebenarnya adalah menceritakan kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran, keagungan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak bawa dalam kehidupan kita sebelum kita wafat. Inilah tak ada bekalan. Ya Nabi Muhammad SAW tak ada bekalan. Hinggakan dia suruh jaga sampai kita nak wafat, jangan sampai kita tak dapat memegang kalimah la ilaha il. Kita tak sebut tak apa, tapi dalam kita pegang. Tetap engkau juga, ya Allah, dah cukup masanya nafas aku dah habis. Sebab nafas turun dan naik itu kepunyaan kau. Engkau dah cakap cukup, ya Allah, matilah aku, ya Allah. Aku bersyukur atas telah engkau bagi sampai tahap ini, dan aku minta ampun, ya Allah, kelalaian keakuan diriku, ya Allah. Di situ kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah, maka kita akan dikurniakan oleh Allah bila penghujung kematian kita, insya-Allah, Allah tak pernah mungkir janji, pasti orang-orang yang sentiasa dalam kehidupan dia mengesahkan Allah 24 jam, pasti bila dia wafat dia akan tetap mengesahkan Allah. Dan apabila dia hidupkan kembali di alam barzah, pasti dia akan dimasukkan dalam keadaan roh dia dimasuk ke dalam jasad gaib, dan dia akan tetap juga mengesahkan Allah seperti mana dalam kehidupannya dia kenal Allah. Begitu juga nanti dia wafatkan, dibangunkan balik di alam barzah, di alam apa pun, dia tetap akan bersama dengan Allah. Ketika di dunia dia bersama sentiasa dengan Allah ibaratnya, maka di mana pun nanti dia akan bersama dengan Allah, tak pernah mungkir janji. Inilah maknanya kita nak bawalah kita bagi tahu isteri, bagi tahu anak-anak cucu kita, bagi tahu sahabat-sahabat kita, bagi tahu semua manusia-manusia, barulah kita lega. Sebab kita dah tahu ini hala tuju sebenar. Kita dihidupkan oleh Allah. Sebelum hidup ni kita mati, Allah Ta'ala kata tak punya apa-apa, lalu Allah bagi hidup. Jadi kita ni rasa hidup dulu, kita tak rasa kita ni sebenarnya mati, tak ada. Kita rasa kita ni hidup dulu, tu yang jadi payah. Kita tak nak mati, takut mati. Padahal kita ni bukan hidup dulu, kita ni mati, tak ada apa-apa.
Itu disebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Mana ingat Allah Ta'ala kata ingatkan kita. Kita ni mati tak ada. Jadi dalam kehidupan kita ni apa? Nafas kita keluar, masuk, turun, naik, Allahu. Semua dia. Kita menyangka kita ni kita yang bernafas. Kita nak tarik nafas pun itu pakai kekuatan Allah. Tapi kita dah rasa kita hidup. Payahlah. Padahal dah dibagi kalimah tu. Undur balik. Engkau ni mati. La ilaha illallah. Tak. Nak pakai hidup juga. Nak pakai ada juga. Ni yang payah ni. Bila kita cakap, berdoa, minta kepada Allah. Allah kata engkau hilangkan diri engkau. Selagi engkau tak hilangkan akuan diri engkau, Allah Ta'ala. Engkau tak cukup-cukup. Engkau minta dengan aku boleh bagi, Allah Ta'ala. Tapi cukup ke aku bagi nanti? Engkau tak cukup juga. Sampai aku bagi syurga pun kau tak cukup juga nanti. Jadi engkau minta betul-betul apa yang cukup belas kali. Ya Allah, apa sebenarnya yang cukup? Akunya baru betul. Kau kena tanya Allah apa yang sebenarnya yang cukup, Ya Allah. Engkau tak pernah cakap, kau rasa hawa nafsu keakuan diri. Engkau minta tu, minta ni. Daripada umur berapa sampai umur 70. Minta. Tak kau minta Allah Ta'ala dalam kehidupan kau. Betapa ruginya kau. Last sekali, nanti bila dah mati, sebenarnya aku patut minta apa? Baru kau nak cakap bila dah mati. Masih sekarang ni, kita kena tahu, kita nak minta Allah. Allah memang selalu gitu. Aku jadikan semua ni untuk kamu, wahai hamba-Ku. Dan sesungguhnya engkau tu aku jadikan untuk aku. Dan tentu semua sekian alam nikmat-nikmat yang ada untuk engkau, hamba-Ku. Allah Ta'ala kata. Punya sayang Allah kepada kita. Tapi engkau tu untuk aku. Faham tak? Itu maknanya. Allah, kita jangan risau. Semua ni hak kita, Allah Ta'ala kata. Tapi engkau tu hak Allah. Kau mesti kepada Allah. Jangan rasa ada keakuan diri. Itu sebenarnya. Tapi kita tak faham. Kita tak jumpa arif billah. Kita hanya jumpa orang-orang yang pandai ilmu. Orang yang makna keakuan diri dia tinggi. Kita nampak dia dah terkenal. Dia dah gini. Dia dah gitu. Cuba kita cari orang yang tak terkenal. Orang yang betul-betul. Dia tu betul-betul kita tengok betul-betul dengan Allah. Solid betul-betul. Ikhlas betul-betul. Sekarang nak cari orang ikhlas susah. Orang pandai ilmu agama, pandai bagus. Itu banyak. Tapi orang yang betul ikhlas, fana dia, susah. Jadi tu kita kena faham pada akhir zaman ni. Nabi kata minta, mohon betul-betul. Ada di zaman masing-masing tu. Ada. Bukan tak ada. Dia tu tersembunyi. Kadang-kadang dalam satu kampung tu belum tentu ada. Satu negeri pun mungkin ada satu. Kita kena berdoa, minta kepada Allah. Allah tunjukkan nanti. Ni kita tidak pernah. Kita dah rasa cukup. Kita dapat ilmu tu, kita rasa itu dah. Kita rasa ilmu tu dah bagus dah. Padahal kita belum lagi kenal diri, kenal Allah. Ilmu banyak mana pun. Allah tak apa, Rasulullah kata tak bermanfaat. Sebab apa? Iblis tu lebih banyak lagi ilmu pengetahuan dia. Tapi sebabkan ada sombong. Sebab memang orang yang banyak ilmu dia bertambah sombong. Dia rasa. Melainkan dia belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Baru dia akan tahu. Ilmuku tak ada apa-apa, ya Allah. Macam Rasulullah kata. La hawla wa la quwata illa billah. Betul-betul sebut tu bukan sebut melafaz beratus kali, beribu kali setiap hari. Tetapi faham. Maqam tu la hawla wa la tu dibawa makam tu betul-betul. Dia tak mau merasa ada ilmu dia. Dia dah mengislamkan orang 1000 orang satu hari ke. Dia tak pernah ingat itu dia. Yang dia tahu itu Allah. Dia tak pernah, dia beramal tapi dia tak pernah merasa dia yang beramal. Dan dalam dia tegak tengah malam dia beramal, dia rasakan Allah lah yang menegakkan dia. Allah akan rukukkan dia. Allah sujudkan. Allah yang menyebut namanya sendiri. Bukan dia. Dia sebut tapi sebenarnya dia rasakan bukan aku yang sebut namamu. Bukan aku yang memujimu, tetap dia duduk di situ dalam keadaan sentiasa dicintai oleh Allah. Hamba yang begini sentiasa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam kehidupan kita, adakah kita dah mengamaliakan, mengimani, membawa dalam kehidupan kita. Kita tanya pada diri kita sendiri. Ruginya kalau kita biarkan lama-lama, ruginya tadi.
Sebab kalau kita lagi menyangka duduk dalam lagi akuarium akuan diri, kita beramal dalam keadaan rasa akuan diri, sampai kan berani kita kata, siapa yang menyebutkan tak ada diri dia tu, itu adalah syirik ataupun tak betul, sesat. Berani kita cakap macam tu. Sedangkan kita menyebut la ilaha illallah tak ada. Boleh pula kita. Ini kata ulama-ulama yang jenis suk yang macam ni. Bagi kita tu bukan ulama, itu hanya orang yang pandai ada ilmu, tetapi dia hawa nafsunya adalah hawa nafsu tak kenal Allah, iaitu hawa nafsu amarah. Hawa nafsu amarah ni dia tak kenal Allah. Dia ikut hawa nafsu dia. Dia dapat ilmu apa pun dia ikut hawa nafsu dia je. Dia tafsirkan, dia tadaburkan ikut kepala dia je. Dia tak mau berjumpa dengan orang arif billah. Orang arif billah ni yang tahu mengupas, mentadabur ayat-ayat Allah. Kalau selain orang bukan ahli Allah, tak kenal diri dengan Allah, minta maaf. Allah tak akan bagi pengetahuan. Sebab akuan diri kau tu bahaya. Satu batang huruf alif pun kau tak dapat tadaburkan nanti. Kau tak tahu nak letak huruf alif dalam badan kau mana. Kau tak dapat tadabur. Tak payahlah tadabur ayat lain. Huruf alif bata pun kau tak tahu nak tadabur pada diri, dalam diri kamu. Alif bata alif pun kau tak tahu nak gunakan, nak makamkan, nak jaga tegak sentiasa mengesahkan Allah. Engkau tak boleh tegak. Yang tegak tu huruf alif kullah, alif wa akbar, yang menegakkan kamu, yang sentiasa mengesahkan dirinya sendiri, huruf alif tu. Ingat tu tadi. Ingat tu pun dah disayangi oleh Allah. Takkan tombang-tombang huruf alif ni kalau kau pegang. Ni kau tak faham. Huruf alif pun boleh amal. Kau penghina huruf alif pun kau. Orang zikir hu kau hina juga. Ini huruf alif tak? Tu belum saya cerita lagi huruf titik. Tahu kamu huruf titik tu kat mana letak dia? Ketika takbiratul ihram huruf titik tu ada di mana? Tak? Ketika dah bagi salam huruf titik tu di mana? Ni pelik saja. Pelik apa? Ilmu Allah ni luas. Itu sikit yang kita ada ni. Kita nak sombong apa? Nak cakap kita ni pandai. Apa yang kita pandai? Sombong sebenarnya. Dah rasa kita tak nak kembali kepada Allah. Cari mengenal diri, mengenal Allah. Tak, kita rasa ilmu kita dah banyak, hebat. Mana boleh nak rendah balik. Ini bukan rendah balik. Ini sebenarnya nak memuliakan kamu balik. Tak ada jalan lain. Kamu harus kenal diri, kenal Allah. Sebab ngangkat barang, berjalan, melihat, bawa kereta, semua kamu rasa kamu. Ilmu kamu banyak. Ilmu kamu taraf ulama. Tapi kamu bukan ulama. Kamu perasan orang panggil kamu ulama. Kalau ulama macam ni, bukan macam ni perangai dia. Saja manusia tak tahu nak nilai, dia panggil engkau ulama. Sebenarnya engkau bukan taraf ulama. Bukan. Kalau engkau ulama, engkau tak akan buat perangai macam ni. Kerana ulama tu, al-ulama warasatul anbiya. Waris daripada tingginya tu. Waris Nabi. Tinggi, tak layak engkau. Selagi kau tak kenal diri, tak kenal Allah. Kau masih sombong lagi nak waris apa? Nabi tak mengaku lah. Nabi tak akan mengaku. Janganlah kau sombong. Janganlah kau rasa kau hebat. Sudah, turun balik. Masyarakat ni kebingungan dengan cara kau tunjukkan kepada masyarakat umat Muhammad ni. Kebingungan, dia tak kenal Allah masyarakat ni. Kau bawa ke mana? Tu. Bukan ke situ yang harus kita bawa masyarakat kita. Kita harus bawa ke arah kenal kepada Allah, kenal diri dia. Sekarang tengok masyarakat kita. Sistem pelajaran, bukan kata pelajaran yang bukan Islam. Pelajaran Islam sendiri pun tak ada ajar mengenal diri, mengenal Allah. Ibu pelajaran, pergi mana sekolah-sekolah agama Islam. Sampai sekolah tinggi pun. Tak ada pun pelajaran mengenal diri, mengenal Allah. Nampak sangat dan dia kena beletan iblis dah. Sistem pelajaran pun. Bila makin tinggi, dikejarnya adalah sijil. Dikejarnya adalah sama juga arah Yahudi juga. Kedudukan keakuan. Bila keluar anak kita, kita nak PhD. Lega anak aku. Lega. Bila PhD anak tu lega. Anak tu tak solat 5 waktu berjemaah. Orang tu, anak tu tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu kau tak rasa apa? Patutnya kita bila anak kita kenal diri, kenal Allah, dia bawa dalam kehidupan 24 jam mengesahkan Allah, baru kita lega. Ini tidak. Kita hantar anak kita sekolah mengaji untuk dapat PhD. Syirik dah tu. Itu dah kita dah merosakkan anak kita. Hari-hari kita ajar anak-anak kita syirik-syirik. Ada ajar anak-anak murid kita syirik-syirik. Kita tak nak masukkan mengesahkan Allah. Jangan ikutkanlah sistem Yahudi tu. Masukkanlah tauhid.
anak tu kita dah dapat pelajaran ni. Tapi kita sendiri tak yakin, tak nak amalkan, susahlah nak cakap. Segala sudut kita boleh pelajaran, apa pun kita boleh masukkan tauhid. Kalau kau tak ada silibus pelajaran dalam apa kita punya Jabatan Agama Islam kita ni ataupun sistem pelajaran Malaysia kita ke, tak ada, kita boleh olahkan sendiri untuk ajar anak-anak murid kita kalau kita betul-betul kita kenal diri, kenal Allah. Tapi bila kita pun tak mampu, kita rasa itu tak penting, maka kita pun tak pakai, habislah, punahlah. Beramal banyak tapi Allah kata macam berdebu dia berterbangan. Nanti dekat padang mahsyar dengan kau minta buku catatan kau tu bertulis, aku tak mau kira amalan-amalan kau. Sebab kau tak kenal aku. Macam mana nak dikira? Memang malaikat tu kira sampai kat aku tolak dah. Allah Ta'ala kata. Mustahaknya itu tadi adalah kau kena kenal aku. Apa pun kau nak lakukan hebat macam mana pun, syaratnya nak masuk surga ke, syaratnya nak dapat rahmat Allah, mengundang pertolongan Allah, perlu kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya tegaskan, ni bukan makna saya marah, tapi saya kesian. Saya kesian sampai bila dah jemuk, dah muak dah. Asyik-asyik sistem pelajaran yang begini. Yang kita ni jadi pecah kepala nak memikirkan macam mana lagi, ya Allah. Macam mana ya Allah. Memang kita tahu ni ketentuan Allah, tapi Allah suruh kita buat kerja. Nabi Muhammad kalau tak buat kerja, kafir lah kita semua. Tak Islam lah kita. Kata, ini dah ketentuan Allah lah Haji. Kau pandai cakap. Memanglah ketentuan Allah, tapi Allah tu suruh ubah dulu baru ketentuan dia. Ubah dengan kudrat dia juga, ketentuan dia juga. Nabi Muhammad pun gitu. Ini kau bagi tahu dia ke tak bagi tahu, dia tak beriman. Nabi terus bagi tahu. Malaikat sampai turun, Muhammad ni Abu Jahal, abu-abu yang lain ni yang benci kau ni, dia takkan berimannya. Dah bertulis. Tak apalah. Susahlah kau Muhammad. Dia tetap aku kerja aku bagi rahmatan lil. Kerja aku sampaikan apa yang Allah suruh ini. Supaya manusia dapat Allah Ta'ala. Itu dia dan dapat ke tak dapat, itu bukan urusan aku. Aku disuruh rahmatan, bagi rahmat kasih sayang untuk supaya manusia dapatnya. Jadi saya ngikut jejak langkah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sayangkan umat, kita nak bagi tahu ini yang mustahak dia. Lepas tu kau nak beramal tinggi mana, kau nak keluar tabligh 10 tahun ke 20 tahun, lantak kau lah. Yang penting kau dah, aku bagi tahu dah, kau dapat amalkan. Lega aku. Rasulullah lega, Allah Ta'ala pun lega, sahabat-sahabat semua orang berjuang jalan Allah hari bila wali Allah lega bila engkau dah dapat kenal diri, kenal Allah. Kau buat apa pun tak salah. Sebab apa? Engkau sentiasa mengesakan Allah, tidak mahu lagi ada keakuan, benci rasa keakuan diri. Sebab kalimah sakti yang kau pegang itu kau faham, iaitu la ilaha illallah. Baru boleh pakai Muhammadur Rasulullah. Baru menyatakan, kita ni menyatakan Allah. Tapi kalau kita tak faham la ilaha illallah, apa kita nak buat? Nak tahu Muhammad Rasulullah tu apa? Kita ambil ni yang kita tak faham. Muhammad Rasulullah ni diri kita menyatakan Allah. Jadi orang pandang kita, orang dengar perkataan kita daripada Allah, bukan kita. Tu Muhammad Rasulullah bukan mengaku kita ni Tuhan. Muhammad SAW pun tak mengaku dia Tuhan. Tapi dia mengatakan aku ni tidak ada la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Jadi Muhammad ni menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, Esa Allah. Dan kita semua mengikut jejak langkah Nabi SAW. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhiran wa zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salih. Kita jadi diri kita itu Muhammad, makna doa dia. Bukan kita ni Muhammad, kita jadikan diri kita Muhammad. Muhammad apa? Terpuji, tak ada akuan di diri. Oh, Aziz Haji mengaku Muhammad. Bukan mengaku Muhammad. Kita jadi makom tu situ. Makom tu. Aziz tetap Aziz. Tapi makom kat dalam diri kita tu adalah Muhammad menyatakan yang ada hanya Allah. Dan Muhammad pun tidak mengaku dia Tuhan. Dia mengatakan, Muhammad menyatakan iaitu yang ada hanya Allah. Qul innama ana basyarum. Aku sama manusia macam kalian juga, Muhammad cakap. Sebab Allah suruh. Namun kepadaku dia bagi wahyu. Wahyu tu tadi di dalam tu rahsia Muhammad tu menyatakan ilahun menyatakan sama-sama menyatakan Allah yang tunggal, Allah yang esa. Ini yang nak dibawa dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu, beruntunglah kita.
Ini sekarang ini masalahnya orang-orang agama, orang yang ulama lah mengaku mufti tidak dedahkan ni dulu. Dia tak nak buat pelajaran daripada tadika anak-anak Islam sampai darjah 1, darjah 2, sampai menengah universiti, tetap juga bawa ada tajuk dia 1, 2, 3 mengenal diri, mengenal Allah. Buatlah dulu. Kalau tak percaya, buat dulu. Anak-anak tu perlu dimasukkan pelajaran-pelajaran yang mengesahkan Allah. Jangan pisahkan. Benda ni kalau boleh hari-hari nak diceritakan. Sebab kita dah terlajak laris, terlalu jauh dah kita beramal sampai kita kenal Allah. Dah jauh sangat. Dan kita ilmu dah macam-macam, sedangkan ilmu yang mustahak mengenal Allah tu dah kita tinggalkan jauh. Lepas tu tak nak patah balik. Nak patah balik jauh kita kata. Kena patah balik. Kau amal tinggi macam mana pun patah balik. Kau harus tahu syarat-syarat Allah Ta'ala nak menerima amal kau. Syarat-syarat untuk menunjukkan bahawa ilmu kau tadi bermanfaat. Syarat dia harus mengenal aku. Jangan jadi macam iblis. Jangan ya Allah dah tunjukkan tadi. Jangan jadi macam Fir'aun, Namrud, itu semua. Dia dah kaya. Dia rasa dia ada pengikut-pengikut dia tu tadi. Ahli-ahli sihir yang hebat-hebat. Dia ada orang ahli ilmu yang bijak-bijak semua kat Fir'aun. Dia dah rasa dia tu Tuhan dah. Dia boleh arah. Dia boleh arahkan manusia tunduk kat dia. Sebab apa? Sebab Allah nak perlihatkan. Bukan Fir'aun tu ada kuasa. Allah nak memperlihatkan kepada kita, bila orang tu ada keakuan diri, dia biarkan, dia akan jadi macam tu lah. Tu tadi. Sebenarnya Allah lah punya kekuasaan yang Allah Ta'ala letakkan kepada Fir'aun tu tadi. Fir'aun tu tidak ada daya upaya, tidak ada apa. Tetapi cerita yang Allah nak ceritakan kepada kita, bahawa itulah cerita keesaan aku. Ada yang cerita yang aku tunjuk baik, ada cerita aku tunjuk yang tak baik. Ada aku jadikan syurga, aku jadikan neraka, aku jadikan manusia mulia, aku jadi manusia hina. Itu semua aku punya cerita lah. Jadi engkau duduklah dengan aku, wa qada rabbuka. Tetap duduk dengan aku. Baru engkau akan dapat ala ta'budu. Betul-betul kau tahu cara nak mengesahkan Allah. Ta'budu tadi. Menyembah ataupun betul-betul tahu cara. Bila kita dah betul-betul dengan Allah, tak ada keakuan diri, dialah menyembah diri dia sendiri. Kita dok pakai tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan beribadah kepada. Kita rasa kita pula dalam ayat tu, tadaburnya, tafsirnya, kita pandai-pandai tadabur, kita kata, oh Allah suruh kita sembah dia. Maknanya kita lah menyembah Allah ya. Kita duk takut tu je. Kita tak nak bertadabur, memahami lagi. Sebenarnya siapa yang bagi kita ni hidup, bagi kita kehendak, bagi kita kudrat untuk sembah dia? Apa maksudnya tadi? Berbalik-baliklah kita kata, sebenarnya tak ada la ilaha il. Berbalik-baliklah kepada. Oh ini sebenarnya Allah menunjukkan sebenarnya engkau lah menyembah. Baru diterima oleh Allah. Ini baru betul hamba-Ku yang beribadah kepada-Ku. Allah menjadi saksi sendiri. Betul engkau ni dah kenal aku. Baru engkau tahu engkau tak punya apa-apa. Sesungguhnya apa yang kau buat sembahan tadi tu, yang kau tadi memuji, sebenarnya menyatakan sebenarnya aku yang memuji diriku sendiri. Saya nak tanya soalan ni. Kalau macam tu gaya mencuri tu, saya Allah yang mencuri ke? La haula wala quwata illa billah. Nampak sangat dia ni tak faham lagi. Sebab apa? Kalau kita buat sesuatu apa pun, mesti ada siapa yang menyuruh. Jadi kalau kita mencuri tadi, adakah Allah menyuruh kita mencuri? Ada ke? Biar logik lah. Dia mula boleh kita cari pasal balik. Kalau kita tak faham, kita kata, kalau macam tu aku mencuri, aku bunuh orang. Bukan aku bunuh, engkau yang bunuh ya Allah. Kita balik kepada jahil balik. Ada Allah bagi kepahaman kepada kita. Allah takkan suruhlah buat yang tak elok. Malahan bila kita dah dengan Allah, lebur diri kita, akan jadi semuanya sempurna baik. Jadi ahsanu amalah. Jadi jangan kita fikirkan nanti engkau belum lagi capai lagi buang keakuan diri, belum lagi engkau dah cakap macam-macam dah. Supaya engkau tak boleh belajar benda tu. Supaya engkau dapat menghalang, si Haji tak dapat jawab. Engkau rasa gitu, engkau rasa aku tak payah belajar lah. Engkau rasa nak macam tu. Padahal berbalik pada soalan, tanya balik, engkau nak tak
Kalau anak engkau tu curi duit engkau, kau dah ajar anak engkau jangan curi duit. Lepas tu anak engkau curi duit, anak engkau kata, abah kata kan bukan ni Allah. Kau nak tak macam tu? Tak nak. Tahu pun begitu saya cakap tadi. Allah tu takkanlah menyuruh kita buat tak baik. Bila kita kenal diri, kenal Allah, dia akan jadi lebih baik sebab Allah yang susun semua. Takkan Allah nak susun bawa. Nabi Khidir tu pun kalau bunuh pun baik juga. Sebab apa? Kita jangan ikut. Tapi Allah suruh pada dia tu bunuh tu sebab dia dah nampak ke depan. Kau tak nampak ke depan, jangan. Dia nak bagi tahu kita. Kiasan dia tu bukan bunuh anak. Kiasan dia, anak kita kena bunuh awal-awal. Bunuh apa? Bunuh ajar, buang akuan diri dia. Ini sekarang anak-anak banyak kita tak ajar buang keakuan diri, buang. Padahal kita ajar la ilaha illallah, tapi kita tak ajar buang keakuan diri, perangai itu tadi. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak bawa ni. Sebab apa? Kita sendiri tak faham, kita bawa yang luar, yang dalam rosak. Macam mana? Yang dalam diri kita rosak sebab kita mengakui aku yang boleh nyusun anak-anak, aku nyusunkan isteri gini. Aku dalam rumah aja kita dah syirik dah. Dan kita rasa kita boleh ngolahkan dalam cari rezeki kita, suami kita boleh. Padahal tu semua daripada Allah. Kita kena bagi tahu. Kita pergi Ramli pun ajar ni. Aduh, ni rezeki daripada Allah, ini kan. Ini nampak macam lawak-lawak tapi sebenarnya itulah kita nak bawa dalam kehidupan. Ini kita keluarkan gaji gini, ini kita rasa kita yang berusaha, aku titik peluh aku nak menyara hidup. Mengaku kita pula. Serahkan ni semua Allah Ta'ala dah susun hidup aku ini. Ya Allah, bila aku mati nanti tetap Allah juga yang boleh jaga engkau. Selama ni hari pun bukan aku yang bagi rezeki sebenarnya. Engkau nampak ya aku sebenarnya semua Allah yang susun. Nanti bila aku mati kau jangan risau. Allah juga yang akan bagi rezeki pada engkau. Ajarkan anak isteri supaya bergantung betul kepada Allah. Ni kita tak mengaji ni payahlah nak cakap. Balik-balik dia kata kita marah. Balik-balik dia bukan marah, saya nak bagi tahu. Ini kena tegas. As-sidaq walal kufar. Dia malah main-main benda tauhid ni. Benda nak ngesahkan Allah Ta'ala kata kena tegas. Mana boleh kompromi, boleh pujuk rayu, tak apalah lebih kurang je lah. Mana boleh. Nak perang ni perang betul-betul. Perang sampai Allah Ta'ala tundukkan hawa nafsu kita. Itu nama tegas. As-sidaq walal kufar. Kufar dalam diri kita boleh manja-manja ke? Lagi kita manja, ranaplah kita. Mana boleh? Bolehlah aku mencuri sikit, tak apalah. Ni aku tipu sikit, tak apa. Mana boleh? Tak boleh. Dan kata tak boleh tu janganlah kau nak. Ayat tu dah mukamat, dah tetap dah. Jangan mensekutukan Allah lah. Jangan sekutukan. Dah ayat tu mukamat yang kau bincang-bincangkan lagi. Kalau kau buat menyesal lah, jangan buat lagi. Kau minta ampun kau buat lagi pun maknanya Allah tak akan ampunkan. Melainkan tinggalkan rasa keakuan diri itu tadi. Ni mustahil. Kalau tak mengaji kita tak nampak ni salah. Dan kita melakukan salah, kita rasa kita banyak beribadah. Lagi malang nasib kita Allah Ta'ala kata. Kita beramal dalam keadaan Allah tak suka pada kita. Minta maaf saya cakap. Kenapa Allah tak suka? Engkau mensekutukan Allah, kau rasa engkau yang solat. Cuba kita tengok. Anak-anak kita didik macam mana. Bagus kita didik tahan. Sudah dia dah besar, dia campak-campak duit dengan kita. Kita dah kena stroke sakit ke apa. Alah abang ni nyusahkan orang ni. Ambil duit berapa nak? Kau nak anak macam tu? Allah Ta'ala tak boleh begitu. Kita buat dengan Allah. Ya Allah aku dah solat, kau nak bagi apa? Ya Allah. Bagilah aku syurga. Aku dah 60 tahun ibadah. Ya Allah. Kau janji kan? Ya Allah. Tak takut, tak malu dengan Allah. Ini kehidupan kita nampak sekarang ni. Mengundang bala-bala. Sebenarnya bukan Allah nak bagi bala. Inilah bala yang paling berat bila manusia tu tak kenal diri, tak kenal Allah. Hidup dalam kesyirikan aja. Kemunafikan je kita nampak. Keliling kita. Ajar anak-anak kat sekolah, hantar yang syirikkan Allah je banyak. Kita tak sedar. Saya cerita nanti marah orang nanti. Habis saya kena cerita lah. Saya pasal apa saya kesian. Nanti saya tak nak pada masa saya dipanggil, Najis, mengapa kau tak bagi tahu? Saya bukan saya berani. Saya bukannya apa. Saya takut nanti disoal. Bila Allah dah bagi pengetahuan. Kenapa tak bagi tahu? Saya nak semua selamat. Tu. Pecah-pecah kepala. Kita berdoa setiap malam gitu. Macam mana yang Nabi doa itu yang kita nak doa.
supaya umat ni dapat kenal Allah, dapat Allah Ta'ala. Tak ada harapan kita, tak ada kesukaan kita, melainkan manusia dapatkan Allah Ta'ala. Sukalah kita. Sebab Allah suka gitu. Allah ridha situ. Rasulullah sudah, sahabat-sahabat wali Allah ridha macam tu. Kami pun nak macam tu juga. Rasa kesyokkan kami di situ. Rasa kepuasan nikmat kami di situ. Di situ. Apa yang Allah ridha suka, kami suka. Apa yang Rasulullah suka, itu kami suka. Apa yang wali-wali Allah, pengikut-pengikut warisan Nabi SAW suka, kami bersama. Apa yang mereka buat, ajarkan manusia supaya dapat Allah Ta'ala. Sentiasa 24 jam, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmatnya tak tahu nak cakap. Tak tahu dapat nak diucapkan nikmat. Kalau syurga pun tak dapat nak diucapkan nikmat dia. Ini kat pula pemilik syurga. Beruntungnya kita dapat Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala nak kembali kepada aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya sentiasa kembali kepada Allah. Jangan rasa ada keakuan diri. Itu tadaburnya. Bukan kita datang kepada Allah, nanti nak mati kita pulang pada Allah. Itu salah tadabur tu. Tadaburnya kita sentiasa rasakan yang ada hanya Allah. Itulah maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi. Saya secukuplah sampai sini dulu. Kita minta pencerahan lagi tambahan daripada Al-Fadil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif. Saudari. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم صل على سيدنا محمد. Allah Subhanahu Wa Taala ni sifat dia yang utama tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi dia ni buat neraka tu sebenarnya kerana kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala buat neraka tu kerana kasih sayang, kerana Ar-Rahman Ar-Rahim, kerana cinta kan. Allahumma salli ala Muhammad. Pada satu hari Allahumma salli ala Muhammad. Seorang ibu kehilangan anak dia. Kemudian dia jumpa anak dia. Dia peluklah, dia ciumlah anak dia. Lepas tu Rasulullah dan para sahabat menyaksikan hal ini. Kemudian Rasulullah berkata, kalau hang tengok tu macam mana kasih sayang seorang ibu kepada anak dia. Hang tahu tak, kasihnya Allah kepada manusia lebih lagi daripada kasih ibu tu kepada baby tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan ataupun sanggup ataupun suka melihat makhluknya ataupun ciptaannya ataupun hambanya dibakar di dalam api neraka. Berdasarkan hadis ini, apa yang boleh kita fahami?
penciptaan neraka tu sebab Allah sayang. Kalau Allah Ta'ala tak sayang, dia tak ciptakan neraka. Dia biarkan dia. Manusia ikut hawa nafsu tapi tak ada neraka. Jadi dalam Al-Quran sebutkan neraka ni untuk siapa? Hum fiha khalidun, ada ayat. Mereka di dalam neraka kekal abadi. Kemudian ada hadis satu orang lelaki yang terakhir keluar daripada neraka, nama dia Juhainah. Jadi bila Juhainah ni keluar daripada neraka, ahli neraka melolong kerana dah habis dah tertutup dah pintu neraka. Kerana lelaki terakhir yang layak masuk syurga telah keluar. Jadi maknanya yang lain kekal abadi di dalam neraka. Jadi jangan buh nama anak Juhainah. Bimbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sekurang-kurangnya Juhainah ni masuk syurga. Tak apalah bab tu. Nak ceritanya di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala tu walaupun dia ada sifat Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, itu sifat-sifat orang boleh kata kahak, sifat-sifat kahak, sifat-sifat gedebe, sifat samsing, sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang maha membalas, yang maha menyiksa, yang maha menerakakan orang. Itu sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat itu semua berada di bawah lembayung Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun dia mempunyai sifat tadi yang saya sebut tadi tu. Antara sifatnya Al-Mudhil, maknanya yang maha menghinakan, yang maha menjadikan seseorang tu hina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Sebab tu Tok Guru ni Aziz menterjemahkan sifat Al-Qahhar ni sebagai samsing ataupun gedebe. Orang tak faham dia marah. Habis nak terjemah apa Al-Qahhar ni? Jadi samsing ataupun gedebe ni hanya layak dipakai oleh Allah Ta'ala. Samsing, gedebe, perongoi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walau bagaimanapun sifat-sifat itu semua bernaung di bawah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semua sifat itu bernaung di bawah Ar-Rahman Ar-Rahim. Macam kita rotan anak kita lah. Kita rotan anak kita, sebenarnya dia bernaung di bawah kasih sayang. Kalau anak orang kita tak rotan. Anak orang, kita tengok anak orang buat salah, kita tak rotan. Kita rotan anak sendiri. Bukan makna kita sayang anak orang, anak sendiri tak sayang, salah. Sebab aku rotan hang lah, semaknanya aku sayang hang. Anak orang lain aku buat tak tahu je. Buat salah pun tegur sikit-sikit je. Jadi begitulah juga kadang-kadang dalam talk ini kita menyebut tentang sesuatu yang tegas, nampak macam marah, nampak macam bengis, nampak macam kita ni bantai sana sini, kiri kan, depan belakang atas bawah bantai. Ada yang nakal tu mungkin, saya tak tahu, mungkin berkata, oi hampa saja yang betul lagu ni, hampa saja yang betul lagu ni, hampa saja yang mulia, hampa saja yang soheh atas muka bumi ni. Jangan cakap macam tu. Kita maknanya semua yang diperkatakan di sini di atas lembayung kasih sayang. Kalau tak sayang tak kata.
Kalau tak sayang, tak buat. Buat tak peduli lagi baik. Waktu-waktu macam ni lebih baik lena. Qailullah. Ataupun layan movie. Ataupun buka Astro. Itulah orang awam. Orang awam buat. Tapi dalam Quran kata, orang awam ni ataupun kebanyakan orang ni disebut sebagai aktsaruhum fasiqun. Mereka yang awam itu ataupun kebanyakan orang itu fasik. Aktsaruhum jahilun. Orang kebanyakan itu jahil. Orang yang kebanyakan itu munafik. Orang yang kebanyakan itu fasik. Kita nak jadi orang kebanyakan ke? Itu dia persoalan dia. Nak jadi orang kebanyakan ke? Jadi jangan marahlah kepada majlis ini ataupun talk ini kalau kata-kata itu kelihatan seperti kasar ataupun kelihatan seperti dia macam kita rotan budak-budak lah. Kita rotan. Sebab sayang anak orang lain, kita biar je. Jadi siapa yang terasa tu memang sebenarnya bagus. Siapa yang tak terasa tu maknanya dia tak kena rotan apa-apa. Dia tak kena rotan maknanya dia tak berada di dalam lingkungan. Jadi beruntung siapa yang tengok talian ini, cahaya online ke apakah, kenal diri, kenal Allah. Beruntunglah semua yang tengok. Beruntung yang boleh ada daripada percakapan ini boleh berasa dalam hati, berasa something. Lagi beruntung kalau selepas daripada majlis ini berakhir, dia rasa percentage of iman dia tu meningkat. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi ini bergantung kepada baik sangka tuan-tuan. Baik sangka sidang hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kebanyakan, kita jangan jadi orang kebanyakan, itulah masalah dia. Sebab kebanyakan orang itu daripada masalah baik sangka tu pun tak lepas lagi. Baik sangka sesama saudara, baik sangka sesama adik-beradik, baik sangka sesama jiran, baik sangka kepada pemimpin, baik sangka kepada pekerja, baik sangka kepada masyarakat, baik sangka sesama kejiranan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi baik sangka, kata Imam Hasan Al-Banna, dia adalah serendah-rendah ukhuwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tak boleh nak baik sangka, tak boleh ni, tak ada jalan ni, cari jalan nak baik sangka tak boleh. Cara dia telefon. Aku dengar kau gini. Betul ke bro? Telefon. InsyaAllah orang yang baik dia akan angkatlah telefon tu. Sekarang masalah dia telefon pun tidak. Jadi macam mana tu nak salamatus sadri tu? Macam mana nak datang salamatus sadri tu? Kecuali tidak ada apa sangkaan buruk lah. Tak ada apa sangkaan buruk, no problem. Kalau tak call lah, ni tiba-tiba ada sangkaan buruk. Sesama saudara, sesama sahabat, sesama adik-beradik, sesama kabilah. Dengar ni, pakcik something wrong contohnya. Telefon pakcik, saya dengar pakcik ada masalah apa, betul ke? Tak ada, okey semua. Pakcik jangan tipu, saya dengar ni pakcik kena kanser ni. Tu tak apa, Allah Ta'ala bagi. Itu kisah benar tu. Telefon mula-mula tak mengaku, lama-lama mengaku. Rupanya kawan kita tu kena kanser. Tak lama lepas tu meninggal orang tu. Allahu Akbar. Nasib baik sempat telefon. Kalau tak telefon, menyesal tak sudah. Allahu Akbar. Kalau baik sangka tak apa, tapi kalau tak ada baik sangka, ada masalah, ada sesuatu yang disimpan, terdengar cerita belakang-belakang, cepat-cepatlah telefon saudara.
Otherwise, mesti tidur dalam keadaan baik sangka dengan saudara. Kalau tidak, rugilah amalan diri sendiri, pahala menggunung tinggi. Bila buruk sangka dengan saudara, bagi saja percuma, free pahala kepada saudara kita. Kawan tu tak apa, dia kalau dia dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dah mensufikan diri dia, ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maknanya tidak ada satu perkara yang menyedihkan dia, tidak ada satu perkara yang menyebabkan dia duka cita. Lama-lama dia menuju ke situlah, mudah-mudahan kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun kita ni, saya ni, yang menyimpan buruk sangka kepada saudara, apabila kita tak telefon ataupun bertanya khabar, maka habislah kita punya pahala kita. Samalah ahli-ahli politik pun, kalau ada nombor telefon orang-orang yang disebut belakang-belakang, tanya. Dia tak angkat telefon tu lain kira. Kalau kawan-kawan kita dah naik jadi tokoh-tokoh politik kan, ada fitnah yang berlaku kepada diri dia, telefon, "Hei Syekh, kita dulu sama belajar kat kampus dulu, hang dah jadi YB. Aku dengar cerita hang buat ni betul ke?" Tak, itu semua fitnah tu, sebenarnya lagu ni. Itu yang nak diaplikasikan dalam dunia yang sekarang ni. Tak ada dah benda tu. Tak ada dah. Semuanya maya. Semuanya main WhatsApp. Padahal boleh telefon. Tak nak telefon. Tak nak telefon tak apa, tapi jangan ada buruk sangka. Sesama saudara Muslim ni mesti dieratkan, mesti digenggam, kena disatukan, kerana ini sunnah. Sunnah zaman-zaman gemilang yang lalu-lalu, Sultan Salahuddin Ayyubi buat macam tu, Sultan Al-Fatih buat macam tu. Dia satukan. Sebelum kemenangan tu datang, bila dah ada penyatuan, jangan katakan Allah bagi kejayaan. Akhirnya dua-dua orang ni yang menyatukan umat Islam ni, Allah hadiahkan dia apa? Allah hadiahkan dia Al-Quds. Sultan Al-Fatih akhirnya dapat Al-Quds. Sultan Salahuddin Ayyubi akhirnya dapat Al-Quds. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau cita-cita kita ialah nak membebaskan Al-Quds, kita satukan umat Islam, kita satukan, nanti lama-lama Allah Ta'ala menghadiahkan kita Al-Quds. Sekarang ini kata ustaz-ustaz selebriti, Ustaz Auni, Ustaz Wadi Anwar, mereka semua dah bercakap pasal Imam Mahdi dah. Jadi persiapan untuk kedatangan Imam Mahdi ni, saya rasa lah di antaranya ialah menyatu padukan ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semarakkan baik sangka, kasih sayang dan membuang keakuan diri. 3 benda ni. Baik sangka, kasih sayang, buang keakuan diri. Mudah-mudahan saya dapat amalkan benda tu. Saya bukan mengatakan orang lain, saya mengatakan diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya lah dapat amalkan benda tu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ini, kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala sendiri yang memperjalankan hamba-Nya. Kita ni diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sampailah kita ke sini untuk menyatakan apa? Hala tuju, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan keakuan diri, membuang keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu yang sebenarnya kita nak masukkan dalam sanubari kita, masukkan dalam keluarga kita, masuk dalam masyarakat kita, masukkan dalam kawan-kawan kita. Untuk apa kita nak mengajakkan? Kita, bagi saya
apabila kita sentiasa bercakap tentang menafikan keakuan diri ni, yang ada hanya Allah, mengajak kepada mengesahkan Allah, kita mengajak tu sebenarnya kita rasa tak mampu dah, bukan kita, semua dia semua. Kan? Kita dah tak rasa kita dah, bukan kita, dia semua. Sebab apa? Tak mampu kita. Siapa kita, macam Ustaz dia cakap itu kan? Dia kata, siapalah saya? Kan? Siapalah saya nak menasihatkan orang, nak mengajak dan sebagainya? Siapalah saya? Saya tak bagi makan ke orang pun. Saya tak bagi hidup pun. Saya tak bagi orang melihat pun tak. Tapi sebenarnya kita nak bagi pengenalan tentang Allah SWT tu, yang mana awal-awal lagi awalul ma'rifatullah pun mengatakan penceritaan tentang Allah SWT. Apa dia? Allah Ta'ala asyik dengan diri dia, nak ingin aku dikenali. Tu kita nak ceritakan situlah yang dapat kesedapannya situ dalam hidup kita. Kita tak ada apa. Saya nak cakap macam mana, dia tak mampulah kita. Macam saya dulu, saya kerja di Melaka dulu. Sampai digerakkan, didengarkan oleh satu suara yang menyatakan, engkau jangan menyusun, aku tu semua yang menyusun. Kalau kau rasa kau nak nasihat nak buang kau, aku semua yang menyusun tu besok. Saya dapat gitu dulu kan. Tapi biasalah saya macam tu, biasalah, sekejap naik, sekejap turun, sekejap lalai, sekejap jatuh, sekejap macam tu. Jadi benda tu memang jatuh bangun. Saya macam tu lah keadaan dia. Tapi bila kita mengetahui, kita bawa jatuh bangun, jatuh. Kalau dia jatuh, jangan jatuh sangat, jangan jatuh tak bangun pula kan. Jatuh cepat-cepat bangun kan. Sebab kita kalau macam lihat saudara kita lah saudara kita ataupun adik, ialah dia terjatuh lama sangat, kita takkan nak biarkan dia kan. Contoh dia ialah aksiden kemalangan dia pergi pandai-pandai lah nanti orang lalu tu. Padahal kita dah lalu situ dah kan. Dosa kita dengan Allah SWT kan. Sebab Allah Ta'ala gerakkan laluan tu kan. Saya teringat satu kemalangan yang berlaku di LPT. Seorang tentera tu, dia nak menolong apa? Dia nak menolong orang yang aksiden. Dalam keadaan itulah, aksiden biasalah. Aksiden ke lebih kurang itulah. Lepas tu kereta daripada arah yang sama terus langgar tentera tu, memang meninggal lah. Subhanallah. Nampak tak mulianya hati seorang tadi tu, seorang manusia tadi tu, nak membantu, tapi dalam keadaan tu dia pula disambar pula. Dia tak hiraukan apa-apa dah. Itulah maksudnya, gitulah dia sanggup dia sanggup nak membantu orang. Ialah bahu jalan kan, kita tengok kan bahu jalan dalam keadaan bahaya lah, kereta laju-laju kan, LPT 2 LPT tu lebih kurang gitulah. Nak menghala ke, saya pun tak ingat Bentong ke mana, saya tak ingat. Ialah lebih kurang itulah. Jadi diri dia bahaya, tak apalah, janji aku nak selamat. Dia tak ingat dah bahaya tu dah. Dia tak ingat dah. Dia terus terjun, bukan terjun, maksudnya dia sanggup menolong, tak tahulah keadaan apa masa tu kan. Pum, kena langgar. Kan? Kita pun macam itulah. Kita dalam keadaan kita punya sama-sama kita ni, manusia ni, memang kita dah tak ada rasa kemampuan dah. Memang aku mati pun tak apalah. Kan? Aku mati pun tak apalah. Itu bukan ketentuan aku, ketentuan kau. Kalau aku hidup pun engkau juga ya Allah yang menghidupkan. Mematikan pun engkau juga ya Allah. Kan? Tapi itulah. Kita ni asal-asal ni memang dikatakan daripada bukan hidup dulu, mati dulu kan, baru dihidupkan. Jadi asal kita memang tak ada, tapi diadakan bukan nak menyatakan kita yang ada. Tu dia. Itu kan dia dikatakan la ilaha illallah. Saya minta maaf, saya cakap perkara yang kita ajakkan kepada mengesahkan Allah ni bukan perkara baru sebenarnya. Tapi perkara yang saya alami sendiri, bila saya dengar, saya tak tahu, saya diajar gitu. Bapak saya ajar pun gitu. Engkau jadi pendengar yang baik, bapak saya cakap. Kan? Engkau kalau nak belajar sesuatu, kau tengok dulu dan kau menjadi pendengar yang baik. Dan melatih sesuatu, melihat kepada apa yang orang tu ajar. Contoh, bapak saya ni dia lain sikit. Jadi kita terbawa benda tu. Ustaz Azim pun cakap, jadi pendengar yang baik dulu. Saya pun tak ada berbantah-bantah apa pun. Tapi kita selidiki, bercakap, bermuzakarah, bermusyawarah, bertanya dan sebagainya, sampai Allah Ta'ala letakkan di situ pemahaman di situ. Tu cakap ni bukan ilmu baru. Ni ilmu yang sejati. Kita nak cakap macam mana? Macam malam tadi saya cakap,
Tok Kupalo menjadi penasihat kepada Sultan Terengganu sendiri kan. Itu pun ditakuti oleh musuh. Apa yang dia bawa? Itulah, ini dikenal akan diri dia. Bila kenal diri, man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia dah kenal diri dia, bahawa dia tak ada kan, dah binasa, maka kenallah akan sang pencipta. Allah SWT tu. Dia menyatakan diri dia. Kita bukan ingat Allah. Kalau kita nak ingat Allah, ada satu video tu menyatakan, kalau ingat tu jauh. Kalau ingat Allah tu jauh. Kan? Apa dia? Kan? Kalau kita kata kita ingat Allah, itulah seperti mana dia yang ingat pada diri dia. Dia asyik dalam dengan diri dia. Dia cukup dengan diri dia sebenarnya. Kan? Itu saya kata tadi, bila kita terzahir di dunia, bukan nak menyatakan kita, tapi menyatakan dia tu. Itu yang ingat tu. Kan? Solat yang tegak, yang qayyumiyah tadi tu, maknanya bukan kita, semua dia. Dialah yang menegakkan kita. Dia yang bagi kita angkat tabir, semua dia kan. Semua menyatakan dia. Sampai tenggelam, tak ada, baru kita rasa engkau lah ya Allah, menyembah pada diri engkau. Bukan kita rasa nak menyembah. Kan? Kalau kita rasa menyembah, ada dua. Kita bertemu mana? Kita bertemu dengan Allah, bukan kita bertemu. Aku jumpa Allah. Aku jumpa Allah. Aku lagi, nampak? Aku lagi. Padahal Allah Ta'ala letakkan la ilaha illallah. Itu sebenarnya. Seronok kita, kadang-kadang kita nak nyatakan benda ni kan, seronok keasyikan kita dengan Allah SWT. Tak faham tak apa, tak apalah, tak faham. Biarlah. Tu jaga sami'na, menjadi pendengar yang baik, dia akan menjadi wa'ata'na, ketaatan. Kan? Sampai kawan saya cakap, kenapa aku tak tahu ilmu ni daripada dulu lagi, dia kata. Padahal aku dah syirik dah lama dah, dia kata. Tu kawan saya di Johor tu. Kan? Polis di Johor kan. Sampai tahap tu dia cakap, kenapa aku tak tahu ni? Maknanya apa? Perkataan dia tu apa maksudnya? Dah lama kita dah tinggal tutup, tak ada orang nak menyelusuri, merangkul untuk sama-sama kita nak ajak benda ni. Saya pun tak tahu, tapi bila Allah Ta'ala letakkan, baru kita tahu apa benda yang dikatakan kehidupan kita ni. Kita nak apa sebenarnya kita kat dunia kita ni? Kalau kata jangan sampai Allah Ta'ala bagi kita istidraj. Kan? Kaya. Cukup ke kekayaan tu? Kan? Kita nak pemilik kekayaan yang Allah Ta'ala tu. Diri dia tu yang sebenarnya. Jadi sama-sama insya-Allah kita cakap ni memang kita tak mampulah. Kita cakap tak mampulah kita. Bukan kita cakap ni kita ada ilmu, kita tu la ilma lana. Subhanaka la ilma, tak ada. Yang ada tu Al-Hakim tu. Allah Ta'ala tu dia. Kita memang tak ada rasa macam tu. Kalau kita nasihat orang pun tak ada rasa dia ni rendah, dia aku yang paling tinggi, aku yang paling kenal Allah. Tak ada. Mana boleh buat macam tu? Tak boleh. Minta maaf cakap, memang tak boleh buat macam tu. Kan? Takut kita. Kan? Engkau lah panggil macam YouTube kan, kadang-kadang macam itulah perkataan dia kan. Engkau seorang lah kenal Allah. Kan kita tak ada cakap macam tu pun. Tak ada rasa sikit pun tak ada. Kan? Kalau kita sentuh siapa-siapa kawan-kawan, kan? Ada kawan-kawan saya di Johor Baru, Johor. Kita sentuh, kita voice call kali dengan dia kan. Cakap kau dengar insya-Allah. Tak ada rasa engkau rendah, engkau sama bawa, sama aku pun bawa juga. Kalau kata aku perang, kalau kata kita nak berperang dalam, sama engkau pun sama-sama kena perang juga. Sama, dah baru tahu rasa yang dikatakan dalaman rasa tu dapat berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan, dapat pertemuan. Dia nak bertemu ni bukan kena ada diri kita bertemu apa, tak ada. Dia kena betul binasa betul keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Kan? Seronok tu. Kan? Keasyikan tu. Kun wa zatitul zatul muntala nurun zatiyah zatul Allah Ta'ala dalam keadaan asyik. Kan? Jadi perkataan tu yang dalam keadaan asyik, bila tu yang tersentuh benda tu, barulah kita ingat Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala meletakkan kita tenggelam, tak ada lagi merasai keakuan diri. Itulah yang kata akhlak. Akhlak dia apa? Bukan akhlak tu luaran saja, tapi akhlak tu rupanya kita tahu. Rasulullah ni berakhlak hulukin azim. Apa dia? Dia tidak merasai ada keakuan diri. Itu sebenarnya rahsia dia. Dia tak ada rasa keakuan diri dia. Itulah akhlak yang paling tinggi, hulukin azim. Yang Allah Ta'ala sentiasa memuji sifatullah seperti mana dia memuji pada diri dia. Tu dia, hulukin azim. Dia tak ada rasa. Dia itulah yang esa tunggal. Jadi Rasulullah pun sama juga. Dia cakap dalam surah Al-Kahfi, korang sama dengan aku, namun aku diberi wahyu. Kan?
InsyaAllah bersama kita bercakap ni atas dasar semoga sama-sama kita dapat insyaAllah kedatangan kemunculan Imam Al-Mahdi sebenarnya dah muncul dah sebenarnya. Siapa yang memerhati insyaAllah dia tahu kemunculan tu dah ada. Dia sebenarnya yang dikatakan apa tu, kalau kita cerita pasal berbai'ah ni kan, berbai'ah dengan Imam Mahdi tu, merangkaklah kamu, kau kena bertemu dengan Muhammad bin Abdullah ni sampai merangkak di salji. Merangkak di salji tu apa dia? Kalau kita dapat betul-betul tadabbur, itulah sebenarnya betul-betul dapat kenal diri, kenal Allah. Tu betul kau dapat itu Mahdi. Itu Mahdi tu. Mahdi tu maksudnya petunjuk. Tu betul. Nak merangkak apa dia dah dapat kenal kan. Sama-sama lah dia datang nanti dengan kumpulan fadli fi ibadi. Bukan kita rasa hebat, tapi itulah untunglah. Di zaman kita ni kita yang akan bersama-sama kita menghadapi, bukan lama lagi. Kalau kawan saya cakap lama lagi tu mungkin aku dah mati kot. Apa bendanya yang lama lagi? Tak lama ni dah. Itu cerita dia. InsyaAllah. Sekian daripada saya pada petang ni insyaAllah. Kita sambung lagi yang di episod akan datang insyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman kita, sahabat kita, Ustaz Ahmad Al-Zahir Masri, Syekh Latif, semua daripada Khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan kesucian Kudus, mana tidak lain mereka semua tu berkasih sayang, tulus, ikhlas, suci, murni, nak mengajakkan kita sama-sama berkehidupan dengan Allah seperti mana mengesakan Allah, seperti mana yang mereka ucapkan, membawa kita benar-benar dengan penyaksian yang hakul yakin, mana penyaksian yang kita melihat ni sebenarnya daripada penglihatan Allah. Maka seperti mana yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Rasulullah SAW, sahabat karib pecinta Allah Subhanahu Wa Taala, Habibullah, kekasih Allah, mendapat warisan yang pertama dari sisi Rasulullah SAW ketika di Gua Hira. La ta'zan wallahu ma'an. Jangan bersedih. Maka Nabi berkata itu seolah-olah daripada Allah mengatakan makam Abu Bakar As-Siddiq itu adalah dia tidak bersedih, dan sesungguhnya dia wallahu ma'ana, Allah tu sentiasa dia rasakan tidak ada lagi keakuan dirinya. Maka dia telah mendapat warisan daripada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita, apa yang diucapkan semua juga kita mendapat juga warisan daripada Nabi SAW, seperti mana Sayyidina Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat Sayyidina Ali, Osman dan sahabat-sahabat yang lain mendapat warisan daripada sisi Rasulullah SAW, dan tak lain itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Maka itu jugalah yang kita nak bawa pada pengakhir zaman ni. Kalau calang-calang lah kita tak memakaikan ni juga, tak akan dapat kita kejayaan, tidak akan dapat kita kemenangan. Kerana nanti bila turunnya tadi watak Imam Mahdi nanti, ini juga dia bawa, dia membawa karamah. Apa itu karamah? Dimuliakan Allah. Sebab apa? Dia mewarisi dari sisi Nabi Muhammad SAW warisan yang langsung didownloadkan Allah kepada Rasulullah dan kepada Imam Mahdi. Dan juga dia akan bawa tak lain, mengajakkan kita sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan diri dia, dan bilang keakuan diri. Ini juga yang sungguh-sungguh akan dibawa. Jadi jangan terkejut pula nanti ya. Lain pula ni Imam Mahdi bawa pula. Tak lain pun itu juga la ilaha il. Cuma kamu tak tadabbur, kamu tak amaliahkan dalam kehidupan. Rugi serugi-rugi, nal insana la fil khusr. Bila Allah dah bagi tahu manusia tu rugi, memang rugilah, tak ada siapa. Engkau untung dunia milik engkau pun tetap rugi kalau Allah Taala kata. Kerana apa? Wal as, engkau tidak, masa tu engkau tak tahu nak menentukan untuk mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya. Engkau tahu wal asr demi masa. Dan sesungguhnya demi masa tu sendiri maknanya mengesahkan Allah sejak Allah ciptakan masa tu sampai sekarang, dan bila-bila pun masa ni sentiasa mengabdikan
iaitu mengesakan Allah. Makna kata perkataan wal as. Jadi masa tu, jadi kita hala tujuan kita ni sentiasa mengesakan Allah sebenarnya. Tapi kita kufar, kita tutupi. Kita rasa kita lah. Itu tutupi kufar tu. Munafik. Menutupi tu. Berpura-pura. Itu semua perangai-perangai tu perlu dibuang. Diperangi. Sebab dia berpunca daripada akuan diri. Maka itulah cara untuk cepat. Tak lain Allah Ta'ala kata la ilaha illallah. Tadabur dia betul-betul. Tadabur dia betul-betul. Jumpa ahli, jangan jumpa pula orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, bukan arif billah, kita suruh dia tadabur. Puak-puak ni kalau dia tadabur lain lah, maknanya sumbang lah. Sumbang lah, dia bukan ahli silat kan. Kita suruh dia main silat. Dia main silat juga, dia kata ni harimau, bukan harimau, kita tengok kucing. Jadi gitulah. Jadi cari, jangan kita salahkan orang yang tadi. Kita ni kena pandai cari orang ahli dia. Kita nak ahli Allah, pasal kita nak kenal Allah. Bukan cari orang ahli lain. Jadi di situ cepat supaya nanti bila Imam Mahdi kita boleh ngikut dia. Sebab kita dah ada perjalanan ni. Warisan daripada al-ulama warasatul anbiya, warisan daripada Nabi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain yang kita nak warisan tu tadi. Kerana kita nak betul-betul ulama-ulama yang boleh memimpin kita, yang betul-betul mewarisi. Mewarisi apa? Hilang akhlak, hilang keakuan diri. Akhlaknya adalah seperti mana dia ucap tadi, saudara kita, khuluqin azim, iaitu didikkan akhlak Allah Taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Wa'fu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Allah sallallahu. Wal asri.